Nurhati Ahmad Zahari. Saya daripada kelas TPH 2E. Nama akademik saya adalah DPH 20202527. Okey. Hari ini saya akan memberitahu secara ringkas apa yang saya faham tentang kota Lukut ini secara mendalam. Okey, kota Lukut ini bukan sahaja museum yang sebuah museum yang biasa. Akan tetapi kota Lukut ini mempunyai sejarah yang tersendiri. Pertama ialah kota Lukut ini asalnya merupakan di bawah pemerintahan Raja Riau. Akan tetapi Raja Riau dan Raja Jemaat telah membuat pertukaran daerah. Oleh itu, kota Lukut ini telah menjadi kepunyaan Raja Jemaat. Yang kedua, pada tahun 1820-an, biji timah telah ditemui semasa Raja Busu mentadbir. Raja Busu menggunakan biji timah itu untuk menarik pedagang dan pendatang dari China. Okey, macam ni. Biji timah tu dia dah jumpa, so dia gunakan untuk menggerakkan ekonomi kota Lukut macam tu lah. Okey. Kemudian Raja Busu itu menggunakan biji timah tersebut untuk menarik pedagang dan pendatang dari China. Okey, Raja Busu juga telah mengenakan cukai yang agak tinggi pada biji timah dalam kalangan pelombong oleh itu dan telah menyebabkan pelombong tersebut menyerang rumah Raja Busu. Macam Raja Busu kenakan harga biji timah tu sangat mahal, so pelombong ni tak pasti lah kenapa kena harga mahal macam tu kan. So pelombong tu tak puas hati dan ada rasa marah. Pihak pelombong tu pun pergi ke rumah Raja Busu. Dia nak pergi seorang nak monggok kenapa Raja Busu macam tu kan. Lepas tu sampai je pelombong tu dekat rumah Raja Busu tak nak keluar rumah. Kerana Raja Busu takut akan kematian. Disebabkan oleh kata-kata tu, Raja Busu telah membuat pihak pelombong jadi marah. Jadi pihak pelombong tersebut bertindak untuk membakar rumah Raja Busu. Okey, Raja Busu, ahli keluarga dan juga pengikutnya mati dalam kebakaran tersebut kerana diorang terlampau marah kan, membakarlah rumah Raja Busu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syasha Kristina Bun binti Muhammad Aiman Haris Bun dari kelas DPSU 2D. Seterusnya saya akan kongsikan tentang peristiwa yang berlaku di Kota Lukut pada suatu ketika dulu. Lebih kurang pada bulan September tahun 1834, satu kejadian tragis yang menyedihkan telah berlaku apabila para pemberontak di kalangan orang Cina telah menyerang istana Raja Busu di Kota Lukut ini. Mereka telah menyusun serangan dengan rapi tanpa diketahui oleh sesiapa di kalangan orang Melayu pada ketika itu. Para pemberontak ini telah berjaya membunuh para pengawal di sekitar kota tersebut. Dengan dipenuhi perasaan marah yang meluap-luap, mereka menjerit dan menuntut Raja Busu untuk keluar dari istana tersebut dan mereka akan membakar istananya. Dengan mendengar jawapan oleh Raja Busu sendiri membuatkan mereka sangat-sangat marah dan mereka telah pun membakar istana Raja Busu dan membunuh orang-orang Melayu yang terdapat di dalam istana tersebut. Tidak terkecuali Raja Busu, isteri dan anak-anak yang juga dibunuh yang teramat kejam. Orang-orang Melayu yang terselamat dari serangan ini melarikan diri ke kawasan desa dan daerah berhampiran dan segera menyampaikan berita sedih ini. Mendengarkan berita pembunuhan Raja Busu dan keluarganya yang dibunuh dan dicampakkan ke dalam api yang marak di dalam istana tersebut membuatkan mereka sangat-sangat marah dan mereka membuat serangan balas kepada orang-orang Cina. Akibat serangan balas orang-orang Melayu terhadap orang-orang Cina menyebabkan kampung-kampung dan lumbung biji timah yang diusahakan oleh orang Cina ditinggalkan begitu saja selama bertahun-tahun. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Liana binti Bahri daripada kelas DPSU 2D. Saya akan teruskan dokumentari ini dengan latar belakang dan sumbangan tokoh-tokoh di sebalik keagungan Kota Lukut. Kita teruskan dengan tokoh yang pertama, iaitu Raja Hassan bin Raja Nala ibni almarhum Sultan Salihuddin. Panjangkan nama beliau, tetapi beliau juga diberi gelaran sebagai Raja Busu, iaitu Raja Bongsu kepada Raja Nala. Busu telah datang dan meneroka Kota Lukut pada sekitar tahun 1815. Beliau juga telah dilantik oleh pembesar Selangor iaitu Sultan Salihuddin selaku Sultan Selangor yang pertama. Secara tidak langsung segala hasil timah menjadi milik Raja Busu tanpa dikenakan sebarang cukai apapun ke atasnya. Raja Busu telah membawa pelombong daripada China untuk bekerja di kawasan lombong miliknya. Penduduk Lukut semakin meningkat menjelang tahun 1818 dan hasil biji timah juga semakin meningkat iaitu sebanyak 3,600 pikul setahun. Disebabkan oleh kenaikan ini, Raja Busu telah membuat keputusan untuk menaikkan cukai sebanyak 10%. Hal ini juga telah menyebabkan Raja Busu mendapat tentangan daripada pelombong dan pemodal terutamanya orang Cina. Telah menyebabkan pemberontakan pada tahun 1834 dan beliau telah terbunuh pada ketika itu. Juga dipercayai rumah beliau telah dibakar semasa Raja Busu dan keluarganya masih ada di dalam rumah tersebut. Raja Busu telah dikebumikan di kampung Kuala Lukut. Kematian beliau telah menyebabkan Lukut kehilangan seorang pembesar yang terulung pada ketika itu dan menyebabkan semua aktiviti ekonomi Lukut hampir lenyap dan sunyi kerana kebanyakan pelombong Cina berhijrah ke Sungai Ujong sebab mereka takut serangan balas daripada pengikut-pengikut Raja Busu. Baik, sampai sini sahaja ringkasan tentang latar belakang dan sumbangan Raja Busu. Mari kita teruskan dengan tokoh yang seterusnya. Assalamualaikum. Nama saya Airisha Syahada binti Azizi daripada kelas DPSU 2E. Radanya saya di sini, saya ingin menerangkan tentang Raja Jumaat. Okey, Raja Jumaat, nama sebenar beliau ialah Raja Jumaat bin Raja Jaafar. Beliau ini ialah menantu kepada Sultan Muhammad, iaitu Sultan Selangor yang ketiga. Okey. Raja Jumaat mentadbir Lukut setelah ayahandanya iaitu Raja Jaafar menyerahkan secara tidak rasmi Lukut ni kepadanya. Selepas peristiwa pembunuhan Raja Busu 1834, Sultan Muhammad mensiharkan Lukut dalam pemerintahan Selangor dalam 1836. Okay. Raja Jumaat dilantik menjadi wakil Ketua Lukut untuk mengukuhkan kestabilan ekonomi dan politik. Okay. Bapa mertua beliau iaitu Sultan Muhammad berminat dalam perusahaan perlubungan timah dan telah membuat pinjaman wang daripada para saudara Eropah dan Turki Cina daripada Melaka untuk melamburi Lebah Kelang. Namun usaha baginda kurang berjaya dan terpaksa menanggung 1,069,000. Okay. Walau bagaimanapun, Raja Jumaat telah bertindak melunaskan hutang baginda. Sebagai menandas ke beliau, pada tahun 1846, baginda telah mengahwinkan puterinya dan menyerahkan tempat
rempat lukut kepada Raja Jumaat. Raja Jumaat merupakan seorang tokoh yang berpandangan jauh. Beliau mempunyai hasrat untuk menurunkan kepentingan dan warisan perniagaannya kepada penggantinya bagi merealisasikan hasratnya itu. Beliau telah menghantar anak lelakinya iaitu Raja Wood ke Melaka untuk mendapatkan pendidikan Inggeris dan selok-belok perniagaan. Okay. Lukut ditafsirkan sebagai sebuah negeri yang penuh dengan kemakmuran dan kemewahan semasa bawah pentadbiran Raja Jumaat yang terdapat kemajuan pentadbiran yang moden, pengamalan undang-undang serta sistem ekonomi yang cekap. Pada tahun 1865, Raja Jumaat meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman diraja yang terletak tidak jauh daripada Lukut. Kematian beliau telah menamatkan era pemerintahan Melayu Bugis yang berkaliber di Selangor. Ini adalah pemakaman Raja Jumaat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arifah Ayuni binti Abdullah dari kelas DPSU 2M. Hari ini saya akan menceritakan tentang perbandingan Muzium Kota Lukut Negeri Sembilan dan Muzium Negara di Kuala Lumpur. Okay, yang pertama, Muzium Kota Lukut ni telah dibina oleh Jabatan Muzium dan Antiquiti ataupun dikenali dengan Jabatan Muzium Negara. Dengan usaha dan kerjasama Kerajaan Negeri Sembilan, muzium ini telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Tan Sri Haji Muhammad Isa bin Datuk Abdul Samad sejak tahun 19 April 1999. Kini muzium ini telah berusia 21 tahun sejak ditubuhkan. Walaupun telah lama ditubuhkan, kemudahan yang disediakan tetap berfungsi dengan baik dan tidak usang kerana dijaga rapi oleh kaki tangan muzium tersebut. Di Muzium Kota Lukut ini juga terdapat 4 galeri utama iaitu Galeri Sejarah Lukut, Galeri Nassau, Galeri Negeri Sembilan Negeri Beradat dan Galeri Teknologi Perbuatan Masyarakat Tradisional. Ini merupakan beberapa daya tarikan Muzium Kota Lukut kerana mempamerkan pelbagai koleksi dan bahan pameran yang berkaitan dengan sejarah kegemilangan Lukut, dan ianya telah dijelmakan kembali dalam bentuk ilustrasi, gambar, artifak dan sebagainya untuk dipamerkan kepada pengunjung dari dalam dan luar negara dan pada masa yang akan datang. Muzium Kota Lukut ni sesuai untuk dikunjungi oleh seluruh ahli keluarga kerana tiada bayaran dikenakan untuk masuk ke muzium. Okay, Muzium Lukut ni bukan sahaja mempunyai pameran tertutup, ianya juga mempunyai pameran di tempat terbuka. Contohnya macam perigi raja dan perigi beracun. Itu sahaja daripada saya.